235. Sidang pembaca tu. Ha. Saya lipat je tadi, entah ya ke tak, tak pun betul. Sidang pembaca. Pembaca tu siapa? Kita lah. Pengarang ni tuju kepada kita. Kamu dituntut mentaati Allah dan tidak menderhakainya sebelum dan sesudah melakukannya. Sebelum buat ni kita dituntut apa? Taat kepada Allah. Tak ada derhaka. Jangan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebelum buat lagi dah habis itunya. Tengah buat pun habis itu. Lepas itu pun habis itu juga. Sampai bila? Sampai kita padam. Dituntut melakukan perkara yang diredai oleh Allah. Sekiranya kamu mentaati Allah, maka bersyukurlah kerana hidayahnya kepada kamu. Syukur kerana kita dapat ngaji petang ni. Syukur kerana kita tergolong orang-orang yang menutup aurat. Syukur kerana kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Syukur kerana kita menerima segala hukum hakam Allah tanpa banyak persoalan. Itu syukur tu. Kerana semua itu datang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika kamu menderhakainya, maka kamu dituntut supaya bertaubat. Kalau kita buat kesalahan, buat dosa sebelum ini, ada jalan keluar. Don't worry, don't worry. Ada jalan keluar yang Allah sediakan, iaitu kita hendaklah bertaubat. Kalau kita bertaubat, dosa-dosa yang kita buat dulu jadi apa? Jadi pahala. Dulu mula-mula berdosa, tapi bila kita taubat, jadi pahala kerana Allah sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah ya. Sesungguhnya Allah sangat sayang, sangat kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka zahir dan batin. Jadi suruh taubat. Sebab Rasulullah pun taubat. Rasulullah taubat sehari berapa kali? Paling kurangnya 70 kali. Ada hadis mengatakan 70 kali, ada juga hadis lain mengatakan 100 kali. Kalau Rasulullah pun taubat, kita tak payah taubat kan? Jadi taubatlah. Serahkan urusan kamu kepada Allah. Apa saja serah, itu namanya tawakal. Serahkan urusan kamu kepada Allah. Yakin kepada keadilannya. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Benci kepada maksiat sebelum melakukannya. Kita ambil sikap benci dulu. Benci dulu dengan maksiat tu. Bila kita nak melakukannya, kita akan tertahan kerana kebencian kita itu. Sebelum melakukannya, supaya ia menyekatkan kamu dan benci kepada maksiat setelah melakukannya. Kalau buat, nyesal. Nyesal itu salah satu syarat untuk kita bertaubat. Supaya mendorongkan kamu bertaubat. Tapi kalau nyerongin aja lepas buat maksiat, itu tak adalah taubat namanya. Senyum macam ngapa kamu senyum? Teringat masa muda dulu. Jangan tak usah senyum. Patutnya lepas kita buat maksiat apa kita buat? Menangis. Itu tanda orang bertaubat. Menangis setelah melakukan maksiat itu. Sahabat-sahabat dulu menangis lah. Bila melakukan maksiat menangis. Umar tu, ada kalanya dia menangis, ada kalanya dia senyum. Bila dia menangis, bila teringat perbuatan dia ketika dia kafir dulu. Anaknya sendiri ditanamnya hidup-hidup. Menangis, dia mengenangkan anak itu. Kemudian dia senyum. Dia senyum mengenangkan kebodohan dia semasa kafir dulu. Dia buatnya patung tu daripada tepung. Diuli-ulinya tepung, dijemur, dikeras, jadikannya patung. Kemudian bila dia nak sembahyang, disembahnya patung tu. Kemudian bila dia lapar, apa buatnya? Dikepaknya kepala patung tu, dimakannya. Itu bingung betul aku ni, kata. Itu dia senyum seorang-seorang tu. Jadi begitulah, kita pun begitu juga. Bila nak teringatkan maksiat, kita bersedih, minta ampun dengan Allah. Kalau boleh menangis. Tapi bila kita buat kebaikan, buat buat pahala, datang pahala, maka kita bersyukur kepada Allah. Kerana Allah
beri kita hidayah untuk melakukan kebaikan kepadanya. Ya. Sebelum kamu melakukan, supaya ia menyekatkan kamu dan benci kepada maksiat setelah melakukannya, supaya mendorongkan kamu bertaubat. Bila kita benci ke maksiat telah kita buat tu, terdoronglah kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kamu ketahui bahawa benci kepada maksiat itu bukanlah berarti benci kepada takdir Allah. Benci dengan maksiat bukan benci dengan takdir Allah Ta'ala. Takdir itu tetap berlaku, benci pun berlaku juga, gemar pun berlaku juga. Kerana kamu dituntut supaya membenci perbuatan yang Allah benci. Itu sebabnya. Kenapa benci? Kerana Allah benci. Aku pun benci jugalah kepada maksiat yang telah kita lakukan. Kita nak menentang takdir dah. Takdir dah tentu kita tetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan mengasihi perbuatan yang Allah kasih. Itu yang disuruh Allah Ta'ala. Betul? Buat apa yang Allah kasih. Tinggalkan apa yang Allah benci. Hendaklah kamu menyetujui dengan keredaan dan kemurkaan Allah, dengan keredaan dan kemurkaan Allah. Kamu setuju tu? Jangan tentang. Mana yang Allah murka, kamu setuju, kamu pun turut murka. Mana yang Allah redha, kamu setuju, kamu pun juga turut redha dengan apa yang Allah redha. Setuju, jangan menentang. Mana wajib orang sekarang dalam Malaysia ni tutup aurat? Jangan. Kena setuju. Kerana Allah redha dengan penutupan aurat. Dan Allah benci dengan orang yang mendedang aurat. Kita pun turut benci juga. Allah murka kepada orang yang mendedahkan aurat. Dalam arti kata, kamu berpuas hati dengan apa yang Allah redai, dan kamu marah apa yang Allah murkai. Hendaklah kamu ketahui bahawa Allah tidak menyukai kekufuran dan maksiat, serta tidak suka berlaku kepada hamba-hambanya. Firman Allah, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu tu. Kamu nak kapio lah. Sebab dalam ayat lain Allah kata, kalau kamu menolak, kamu berpaling daripada agama Allah, Allah akan gantikan kaum yang lain yang mereka itu sangat kasihkan Allah, dan Allah kasih kepada mereka. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada pun nak dengar ayat ni? Sekiranya kamu berpaling daripada agamanya, Allah akan gantikan kaum lain. Orang Melayu tak nak Islam, tak apa, Allah cari yang lain daripada orang Melayu untuk hendakkan Islam. Kerana mereka kasih kepada Allah, dan Allah pun kasih kepada mereka. Itu amaran dari Allah. Kau nak kapio lah, tak ada masalah. Orang Melayu nak kapio lah. Allah akan gantikan. Siapa pula? Allah akan gantikan orang Cina pula. Esok mufti namanya Lam Chong Cheng. Al-Fadil, apa lagi? Sahibus Samaha Lam Chong Cheng. Apa, mustahil kan? Sebenarnya orang Cina dulu Islam daripada orang Melayu tau. Itu dia. Bagi Allah tak ada apa-apa. Tak ada pula jatuh standard Allah tu, tak ada. Lantaklah kau nak semua kafir sekali pun. Allah tak ada jatuh standard. Dan kalau semua yang beriman belaka, tidak pula naik pangkatnya Allah tu, kerana pangkat Allah tu sentiasa tinggi, sentiasa di kemuncaknya, tak pernah dia turun-turun. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu, dan dia tidak meredai kekufuran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, nescaya ia meredai bagi kamu kesyukuran kamu itu. Kita dah belajar sifat 20 bahawa apa saja ibadah yang kita buat, Tuhan tak ada dapat apa-apa faedah. Allah tidak mengambil faedah dengan ketaatan kita, dan Allah tidak mudarat apa-apa dengan kekufuran kita. Manfaat dan mudarat itu kembali kepada makhluk, kepada kita. Kamu berjuang di jalan Allah, Allah bagi pahala perjuangan.
Apa Allah bagi pahalanya? Siapa berjuang jalan Allah setelah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, apa Allah bagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Apa dia? Nescaya diampunkan dosa-dosa kamu. Lagi apa dia bagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa dia bagi? Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak kemurkaan Allah, senang aja. Jangan terima hukum Allah. Dipertikaikan hukum Allah. Jadilah kamu orang yang derhaka. Kalau kamu orang yang derhaka, Allah akan bagi juga hadiah. Apa hadiahnya? Neraka. Pilihlah. Ya? Itu sebab Allah bagi kita pilihan. Ya? Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura, kata Allah, ya. Sesungguhnya aku bagi kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi syukur atau nak jadi kufur. Terpulang kepada kamu, terserah kepada kamu. Ya. Itu kenyataan dia. Amaran bagi penulis ni tadi. Wahai sidang pembaca, kata, komen nak kapio lah. Sukating komen lah, kata di pengarang ni. Allah tak ada rasa apa-apa. Allah tidak rugi apa-apa. Tidak ada mudarat apa-apa bagi Allah. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu beriman, segala manfaatnya kembali kepada kamu. Itulah dia mesejnya, ya. Kemudian membahas masalah qada dan qadar. Qada, qadar. Ada beza tak antara qada dan qadar? Dulu saya sebut. Qada apa? Qada apa dia? Pelaksanaan ketentuan Allah Ta'ala. Itu namanya qada. Ya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah tertulis pada azali bahawa puan-puan dan tuan-tuan pada hari ini, hari Jumaat, pukul 3 suku akan berada di Dewan Masjid ini. Sudah tertulis tu. Itu apa golongan? Qada ke qadar? Itu qadar. Itu qadar, ya. Artinya ketentuan Allah. Itu dari azali lagi. Bila dah sampai hari ini, hari Jumaat, pukul 3 suku, apa? Puan-puan pun datang. Itu apa tu? Sudah qada Allah Ta'ala tu. Berlakulah apa yang telah diqadarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mana dulu? Qada ke qadar dulu? Qadar dulu. Ketentuan Allah dulu. Pelaksanaannya lepas ketentuan itu. Alhamdulillah lah kita, Allah dah tentukan kita berada petang ini di Dewan Masjid ni. Alhamdulillah, dan kita dah dapat semayang Zuhur bagi perempuan, tuan-tuan dah semayang Jumaat. Itu syukur tu. Kerana bila kita semayang, itu tandanya qada Allah Ta'ala sudah berlaku. Ketentuan tu lama lagi dah Allah dah tentukan tu, ya. Jadi itu sebab kita kena bezakan antara qadar dan qada, ya. Dalam masalah qada dan qadar, dikehendaki daripada mukmin berpegang kepada dasar qadar Allah adalah tersembunyi. Ketentuan Allah itu tersembunyi, kita tak tahu. Siapa tahu tarikh mati? Angkat tangan. Tak tahu. Itu qadar Allah. Siapa tahu lepas ni dia makan apa? Angkat tangan. Tak tahu juga. Mengapa? Itu ketentuan Allah. Kita mana tahu, ya? Macam saya datang-datang tadi, bukan tahu, tengah-tengah ada roti di luar tu. Teh ada. Terus baik tu. Dah, mari Ustaz katanya. Saya pun dapat minum cawan teh. Tunggu Syekh. Saudara saya pun dah lepas minum. Dia kata, saya dah minum lah tadi tu. Padahal, saya bukan tahu pun. Itu qadar Allah Ta'ala. Ketentuan Allah Ta'ala. Bila saya minum tadi, mana? Maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Sebelum itu qadar saja. Dalam masalah qada dan qadar, dikehendaki daripada mukmin berpegang kepada dasar bahawa qadar Allah Ta'ala adalah tersembunyi. Kita tak tahu. Hanya siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Dan membahaskannya tidak digalakkan. Jangan kita tanya, ngapa aku jadi orang Melayu? Ngapa aku tak jadi orang putih? Mengapa aku ni orang kampung? Ngapa tak jadi aku ni? Jadi apa? Jangan ngapa aku tak jadi permaisuri Brunei? Jangan. Kerana itu dah ketentuan Allah Ta'ala.
Ngapa aku lalu beli motor je, aku tak lalu beli Lamborghini? Patutnya aku bolehlah beli Lamborghini. Itu jangan dibahaskan. Jangan dipersoalkan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan kita ni kita. Udah tu, terima aja. Kalau ikut nafsu memanglah. Kalau ikut nafsu saya pun tak seronok benar jadi saya ni. Kalau boleh biarlah jadi Sultan Brunei ke. Sultan Brunei tahu berapa mentokanya? 600 lebih mentokar, 600 biji. Bukan Proton Saga tau mentokarnya. Daimler lah, Lamborghini lah, lagi Ferrari lah, lagi apa? Chevrolet ada, Jaguar ada. Itu dia mentokar apa? Kalau boleh biarlah saya jadi dia. Dunia pun kaya raya, di akhirat pun mudah-mudahan dia dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syurga ya. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mengapa bahagia akhirat? Kita agak-agak betul lah, kita sangka baik je lah. Mengapa bahagia di akhirat? Kerana dia melaksanakan hukum Allah, hukum hudud ya. Orang-orang barat hari-hari menghentam dia tu dalam media-media barat. Ya, menghentam dia. Kita pulaukan Brunei, jangan pergi ke Brunei, lumpuhkan ekonomi Brunei. Tengah dia buat kopi tu, jumpa 6 buah telaga minyak. Belum beroperasi lagi, akan beroperasi. 7 bukannya 6, 7 telaga minyak yang boleh tahan 600 tahun lagi. Dia punya apa? Dia punya kuantiti minyak yang ada dalam tu boleh tahan 600 tahun lagi. Jadi bermakna ekonomi Brunei itu terjamin ke tak? Siapa yang baginya? Allah Ta'ala. Sebab Allah bantu. Bila kita jalankan perintah Allah, Allah akan bantu kita, insya-Allah ya. Itu dia. Kalau boleh biarlah jadi dia. Tapi Allah dah jadikan saya ni saya. Udahlah tu. Terima ajalah. Terima ajalah. Ngapa aku ni tak apa? Jangan menyesalilah kehidupan kita ni. Allah dah jadikan saya ni saya. Alhamdulillah lah. Mujur jadikan saya. Ustaz, betul ke qada dan qadar dia bersamaan dengan secara kebetulan? Bersamaan dengan? Secara kebetulan. Dah, itu Allah tak ada buat sesuatu secara kebetulan. Sebab kawan saya tahu kalau macam minta belanja, kadang kita pergi kedai tu. Tak kawan ada belanja kita. Ada pula dia kata, itu saya. Itu kita. Kan qada dan qadar memang perancangan dari Allah. Itu berlaku secara kebetulan, itu betul tu. Tapi bukan qada tu kebetulan tak. Qadar dan qada tu tidak kebetulan. Dari segi Allah tak ada yang kebetulan. Semua Allah sudah rancang siap-siap untuk kita. Bagi kita tak adalah salah kebetulan kita jumpa tak salah ya. Tapi dari segi ketentuan Allah salah tu ya. Kerana apa saja yang Allah buat, Allah tahu, Allah rancang siap-siap. Dari segi kita makhluk ni tak apa, cakap dari segi bahasa tak apa ya, kebetulan aja. Pasal semuanya dalam dunia ni milik Allah aja ke tak? Tak ada benda yang milik kita, betul? Tapi boleh tak kita kata ini rumah saya? Boleh ke tak boleh? Ini kereta saya, boleh tak? Boleh. Untuk dari segi bahasa aja. Ini dompet saya, betul tak? Betul ke tak? Boleh cakap tak? Boleh. Tapi kalau saya kata ini dompet Allah macam. Padahal hakikatnya siapa punya ni? Siapa punya ni? Allah yang punya. Ini dompet Allah letak sini macam. Siapa hendak ambil lah. Jadi kita ni sebagai kita pengawas, penjaga dompet ni, boleh kita kata ini dompet saya. Ini anak saya, ini isteri saya, tak apa ya. Dari segi bahasa semata-mata. Tapi hakikatnya semua Allah yang punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Tapi dari segi bahasa tak apa, tak salah. Macam tadi kebetulan dia tak salah ya. Baik. Jadi qadar Allah itu adalah tersembunyi. Dan membahaskannya tidak digalakkan. Tak ada digalakkan. Jangan tanya mengapa dia tu buta,
Mengapa dia tu tempang, mengapa dia tu tak ada kaki, itu ada hikmah yang kita tak tahu, itu rahsia Allah. Tak boleh nak kita jawab mengapa, why, limaza, tak ada. Jangan kita banyak persoalkan ketentuan Allah Ta'ala. Tak disuruh pun, tidak bermanfaat pun. Kalau kita protes beria-ria benar, buat demonstrasi, boleh ke mengubah keadaan? Tak boleh. Orang yang kita kasihi itu dia mati umpamanya, anak kita ke, bapa kita ke, mak kita ke mati, kita pun menguling-nguling, buka baju, buka kain, menjerit-jerit, hidup balik ke tak dia? Tidak juga. Jadi hukumnya apa? Haram kalau kita mempertikaikan, mempersoalkan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu ketentuan Allah, terima je lah. Dapat dua dosa. Dosa melakukan maksiat kerana menyalahkan Allah. Orang buat maksiat, pasal apa tu? Udah qada Allah, sebab aku tak semayang, katanya. Udah dua dosa. Satu dosa apa? Dosa tak semayang. Lagi satu dosa menyalahkan Allah. Itu dua dosa tu. Tak boleh apa tu? Sedih je tak perlu saya. Ya? Sedih je tak perlu. Sedih boleh. Dalam Islam berkabung boleh tak? Boleh. Isteri boleh berkabung terhadap kematian suaminya. Tapi 3 hari aja. Berkabung tu artinya bersedih lah. Boleh ya? Tak salah. Nabi Muhammad pun sedih, keluar air matanya ketika anaknya meninggal dunia. Tahu siapa nama anaknya? Ini dia. Ibrahim nama anaknya. Meleleh air matanya, menangis. Tak salah ya? Boleh. Bersedih tak apa, berkabung tak apa. Sebab itu kalau lain dari isteri, kita berkabung hanya sehari saja, tak ada lebih dari itu ya. Tapi berkabung bukannya meratap yang tak boleh ya. Berkabung tu menandakan kesedihan. Tidak pula suruh pakai hitam ke pakai apa ke, dah warna-warna tak penting ya. Cuma kita berkabung aja ketika itu ya. Baik. Itu kepada dasar qadar Allah, ialah tersembunyi dan membahaskannya tidak digalakkan. Apa saja ketentuan Allah tak usah dibahaskan, kerana cukuplah bagi seorang mukmin bahawa apa yang cukup tu? Ada berapa perkara ni? Bahawa yang pertama mengakui pengertian qadar dan darjatnya. Qadar apa katanya? Ketentuan Allah dari bila? Dari masa bila? Dari azali lagi. Dari azali lagi. Yang kedua, beriman dengan qadar Allah. Kena yakin bahawa itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Menang ke, kalah ke, macam kita dalam berjuang ni, kalah saja. Sebenarnya, ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya? Ada aja orang nak berpaling tadak. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Begitu juga dalam isu Menteri Besar sekarang ni. Menteri Besar Selangor. Siapa yang akan dilantik? Allah dah tahu belum? Dah tahu. Yang tak tahu siapa? Kita yang tak tahu ya. Allah dah tahu. Apa yang pilihan-pilihan sultan dia, yang mana sultan pilih? Tengok-tengok siapa pun dah. Sultan pilih Haji Ibrahim kata jadi. Apa dah? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dikosongkan satu kursi, masuk bertanding Haji Ibrahim, jadi Perdana Menteri Besar. Kalau Allah hendak begitu, boleh ya. Itu dia. Kena beriman tu. Yang ketiga, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu aja. Dalam sifat 20 ada satu sifat namanya apa? Ilmu. Ilmu tu artinya apa? Mengetahui. Ya, tak ada sesuatu pun Allah tak tahu. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil pun Allah tahu, lebih-lebih lagi yang harus Allah tahu. Yang wajib apa? Zat Allah, sifat Allah. Itu yang wajib. Wajib pada akal tu ya. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, itu semua wajib lah tu. Itu pun Allah tahu. Kita tak tahu mana rupa Allah. Kuning ke, hijau ke, putih ke, merah ke, siapa tahu kata? Tak ada tahu, siapa ham tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Laisa kamitslihi syai'. Cukup hak itu kita percaya dah tu. Laisa kamitslihi syai'. Syai'un ke syai'. Kalau waqaf syai'. Itu dia. Setakat itu dia, jangan cari-cari Allah tu biru ke, hijau ke, kuning ke, kelabu asap ke, jangan cari-cari. Itu yang pertama. Yang mustahil pun Allah tahu. Benda yang tak ada itu mustahil. Iaitu syarikul bari. Apa itu syarikul bari?
benda-benda yang mensyirikkan Allah, yang menyerupai Allah, ada ke tak ada? Ada tak benda yang menyerupai Allah? Tak ada. Itu pun Allah tahu. Ya. Kita langsung tak tahu. Benda tak ada. Macam orang yang tak ada petang ni, kita tahu di mana dia? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu nama syarikul bari. Itu kena belajar risalah tauhid lah. Kena ngaji risalah tauhid. Dah ngaji belum? Risalah tauhid sini tak ada ngaji? Belum, ya Allah. Patutnya itu dulu macam ni. Dia tu nipis saja. Saya ngajar itu sekarang ni di Manja. Di Manja risalah tauhid. Baru sekali, 2-3 kali dah ya. Belum sampai wujud qidam baqa lagi. Baru kenyataan pertama, kenyataan kedua, kalau tak silap saya. Itu pun Allah tahu. Ya, ilmu itu ilmu Allah. Sempurna, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Tak ada benda yang Tuhan tak tahu. Lebih-lebih lagi yang harus. Yang harus apa? Selain daripada Allah, semuanya harus. Allah tahu ke tak? Saya nak tanya, berapa leh rambut atas kepala perempuan? Tak tahu. Tuan-tuan? Tak tahu juga. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu yang harus. Berapa banyak pokok keliling masjid ni? Entah, tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Apa saja yang harus tu, benda yang boleh ada, boleh tak ada. Semuanya Allah tahu. Jadi maknanya ilmu Allah itu meliputi, sangat luas, tidak terhingga. Segala-galanya Allah tahu. Itu ilmu Allah ya. Berbandingkan dengan ilmu kita. Ilmu kita tu banyak mana? Banyak mana? Skomik, tahu ke skomik? Skumin ke skomik? Mana-mana lah, skumin pun boleh, skomik pun boleh. Dia walaupun dia PhD, banyak mana ilmunya? Skomik juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah ya. Dan tidak aku beri kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit sahaja. Itu ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita ni macam mana? Sedikit macam mana sedikitnya? Komen macam mana komennya? Seperti seorang mencecahkan sebilah jarum dalam lautan yang besar. Kemudian angkat balik jarum tu. Yang lekat pada jarum tu, itulah ilmu manusia. Bukan ilmu seorang tu, semua manusia dalam dunia tu. Itu dia nisbahnya. Air yang lekat pada hujung jarum tu, itu ilmu manusia. Semua manusia tu share ilmu tu. Sikit ke banyak? Yang itu kau dapat seorang pun dah sikit pun benar. Ini pula share semua manusia dalam dunia ni. Yang tinggal di lautan tu, itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Jadi tak payah bangga ya, perempuan yang dapat PhD ke, master ke, degree ke, tak usah nak bangga. You know, I'm a graduate of Harvard University, you know. Tak payah. Dah banding dengan Allah. Apa? Dibanding dengan Allah, komik aja kita ni. Itu dia. Kena yakin tu. Allah mengetahui segala sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat, beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Apa saja dalam alam ini, semua ciptaan Allah Ta'ala ya. Tak ada satu pun bukan Allah cipta. Itu kena percaya tu. Mana tahu? Al-Quran sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah siapa? Allah. Allah dialah yang mencipta langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Barang antara langit dan bumi itu apa? Apa? Kita lah, bangku ni, matahari, binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok, segala-galanya di antara langit dan bumi itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Itu dia. Kena yakin tau. Yang ini senang. Ini wajib, yang ini namanya wajib daruri. Wajib daruri. Artinya apa? Daruri itu wajib yang tak payah fikir. Automatik boleh terima. Boleh terima tak Allah menjadikan langit dan bumi ni? Boleh. Kena fikir dulu. Kena. Tak ada. Kena fikir dulu.
Serupa kita 1 campur 1 berapa? 2. Ada fikir? Ada fikir? Ini 1, ini 1, 2. Ada? Tak ada. Terus automatik boleh jawab. Itu namanya daruri. Ada lagi satu namanya nazari. Nazari itu kena fikir dulu, baru boleh terima. Bila fikir, baru boleh terima. Tak fikir, kalau terus jawab, mungkin jawapannya itu salah. Kena dipikir dulu. Contoh apa? Contoh, saya bagi kuis petang ni. 1 campur 2 kali 3, berapa? Udah. Udah, kena fikir dulu kan. 1 campur 2 kali 3, berapa? Udah tak tahu jawab langsung. 1 campur 2 kali 3, berapa? Adik sana kata 7, yang ni kata 6, yang ni kata 9. Mana yang benar? Udah, kena fikir lah maknanya apa. Jawapan tu lain-lain. Sebenarnya berapa jawabnya? 7. Kerana bila soalan matematik ada campur dengan darab dalam satu soalan, buat mana dulu? Darab dulu. 1 campur 2, tak usah buat dulu. Dia bukan darab. Kali 3. Mana? Apa kali apa? 2 kali 3 berapa? Itu matematik dapat berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 6 campur 1, 7. Nampak? Siapa jawab 9 semua salah. Kadang yang jawab 9 tu graduate tu salah juga. Pasal dia terus jawab, tak fikir dulu. Wajib ni begitu juga. Ada yang nazari, kena fikir dulu. Seperti qidamnya Allah Ta'ala. Apa kata qidam? Sedia. Apa kata sedia? Udah. Apa kata sedia? Tidak ada permulaan. Itu nama sedia. Sedia. Lawannya? Lawan sedia apa? Ya Allah, itu nak kena belajar balik ni, ujung di dalam bakar ni. Lawan sedia apa? Baharu. Lawannya baharu. Apa kata baharu? Udah. Apa kata baharu? Salah. Apa kata baharu? Ya, reti baru. Cakap Melayu ni baru apa katanya? Dulu tak ada, sekarang ada. Tak faham lagi. Bukan orang Melayu ke mana? Itu reti baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Allah ada apa itu kan? Dia sentiasa ada, tak pernah tak ada. Yang dulu tak ada, sekarang ada siapa? Selain Allah, termasuk kita lah ya. Selain Allah, dulu tak ada, sekarang ada. Akan datang jadi balik tak ada. Itu baru. Matahari itu dah lama dah adanya, tapi dia baru ke qidam tu? Baru. Kerana ada satu masa dulu kita belum ada lagi, Allah jadikan matahari itu. Jadi maknanya dia sebelum ini tak ada, sekarang ni baru ada. Bila hari kiamat esok, hancur balik, tak ada lah dia. Itu dia baru. Jadi selain Allah semuanya adalah baru. Itu dia. Ini pun begitu juga. Beriman bahawa Allah mencipta segala sesuatu. Semuanya Allah yang cipta. Itu dalil Allah tu ada, kerana semuanya Allah yang menciptanya. Kalau dia tak ada, apa nak ciptakan? Kita pun tak ada. Apa nak ciptakan? Kita pun tak ada bahas lagi lah. Apa nak bahas? Alam tak ada. Walaupun kita tak nampak Allah. Macam kita masuk-masuk dalam kelas ni, tengok-tengok terlongguk aja tai ayam dekat pintu tu. Itu membuktikan apa? Ayam tu ada. Kita pun jerit, ayam ni jahat. No, sini beraknya dia. Ada seorang dengar, mana ada ayam? Tak ada pun. Katanya. Apa kita jawab? Itu tak nampak tu, tek ayam tu. Jadi tek ayam tu membuktikan bahawa ayam itu ada. Jadi apa bukti Allah tu ada? Alam ni jadi bukti Allah tu ada. Matahari ada tak? Pokok ada tak? Bulan ada tak? Bintang ada tak? Itu bukti Allah itu ada, kerana itu kejadian siapa yang jadi? Siapa yang buat? Allah jadikan. Macam ayam tadi lah. Apa bukti ayam tu ada? Ada tai ayam. Apa bukti Allah tu ada? Ada alam. Faham ke ni? Jadi maknanya
Tai ayam tu ada tai ayam, adalah Allah. Serap. Betul. Ada tai ayam, adalah ayam. Kalau tak ada tai ayam, tak ada ayam. Dengar. Ini kata daruri dengan Nazari tadi. Ada tai ayam, adalah ayam. Kalau tak ada tai ayam, ayam ada juga, cuma dia tak berak pada ketika itu. Dia semelik, jenuh, neran, tak mau keluar tainya. Itu buktinya. Begitu juga alam dengan Allah. Ada alam membuktikan bahawa ada Allah. Kalau tak ada alam, Allah tetap ada. Cuma tak adalah perbahasan, kita pun tak ada. Alam tak ada, kita tak ada lah. Apa nak dibahaskan ya? Ini kerana kita ada, ini baru kita bahaskan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Faham ni? Itu cerita wujud aja ni. Bukti Allah itu ada. Dia ada nazari, ada daruri namanya. Kemudian beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Kalau Allah tak nak, tak ada berlaku ya. Pasal apa? Tak ada manusia kepalanya 18, kakinya 20, badannya 5. Pasal apa tak ada manusia orang itu? Kenapa tak ada? Allah tak nak menjadikan seperti itu. Itu sebab tak ada. Kalau Allah nak jadikan, boleh tak? Boleh. Itu Allah bila dia tak nak, tak jadilah. Bila dia tak nak, buat macam mana pun tak jadi. Macam satu orang tu nak jadi Perdana Menteri daripada dulu lagi dah. Daripada dulu masa saya bujang lagi dah nak jadi Perdana Menterinya. Tapi Allah kata tak jadi. Tak jadi sekarang ni. Yang akan datang tak tahulah yang sudah. Berapa banyak? Dekat-dekat pun nak jadi. Udah jadi pemangku pun, ada tak? Udah jadi pemangku kan? Kalau padam lah Dr. Mahathir masa itu, dia lah jadi Perdana Menteri. Tapi tak jadi juga. Kenapa? Kerana Allah tak izinkan lagi. Allah tak hendak dia jadi Perdana Menteri. Dan kalau Allah hendak, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Tengok Presiden Soeharto. Kenal ke nama Presiden Soeharto? Asalnya dia apa pangkatnya? Lieutenant tahu? Lieutenant atas sikit daripada sarjan aja. Lieutenant Soeharto mulanya. Lepas itu berlaku rampasan, pembunuhan di Jakarta ya. Terkenal dengan Black Hole of Jakarta tahu? Diinitiate oleh seorang komunis namanya Untung. Namanya Untung. Maka Soeharto lah yang menyelamatkan Indonesia daripada rampasan kuasa oleh pihak komunis tu. Lepas itu bila mesyuarat, dilantik dia menjadi presiden. Sebelum itu ada seorang lagi yang lebih kanan dari dia. Haris Nasution namanya. Dia di-offer kepada Haris Nasution untuk jadi presiden. Haris Nasution tak nak. Lantik Soeharto. Terus jadi General Soeharto. Berapa tahun? 32 tahun jadi presiden Indonesia. Mengapa dia boleh jadi orang itu tu? Kerana Allah hendakkan dia jadi presiden. Tapi time dia jatuh, Allah hendakkan dia jatuh macam? Jatuhlah dia. Baru lepas menang pilihan raya tu tahu. Peratusan yang mengundi dia tu 90% lebih tahu. Tapi kalau time dia jatuhlah dia. Begitu juga Marcos. Bila Allah hendakkan dia jatuhlah dia pun 90% juga dapat undi. Tapi jatuh Presiden Marcos ya. Begitulah Allah hendak. Tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Kalau Allah tak hendak, tidak ada siapa yang boleh menentang kehendak Allah Taala. Berbeza dengan kita. Beza tak? Beza ke tak? Ada tak benda yang kita hendak tapi tak dapat? Ada ke tak? Ya. Kalau boleh biarlah gelang tu sampai ke bau ya. Ya lah kalau boleh. Ya ke tak? Kalau boleh biarlah gelang tu sampai ke bau. Tapi tak dapat. Yang dapat gelang Mekah aja jadilah. Tahu ke gelang Mekah? Mana rupanya? Hitam dia plastik Ada tak benda yang kita hendak? Ada tak benda yang kita tak hendak tapi datang juga? Ada ke tak ada? Siapa hendak kencing manis angkat tangan? Angkatlah tangan, dia hendak kata. Hendak ke tak nak? Tak nak. Tapi dia datang tak?
Time dia datang juga. Tak ada kerja sini yang dah ada kena kerja mana? Tak ada seorang lagi. Tengok dia sikit lagi esok. Siapa ndak darah tinggi angkat tangan. Tapi datang tak ada? Datang, ya. Lagi ini mesti jawab betul-betul. Siapa ndak tua angkat angkat tangan. Siapa ndak tua angkat tangan. Bangga dia, aku dah tua. Nah, ada tak? Mana ada. Kalau boleh biar muda je, ya. Tapi macam mana? Kita memang dah tua. Iyalah, siapa ndak ke? Seronok benar ke tua tu? Kalau seronok buat berdakwah aja. Saya ni pun dah tua ni. Seronok ke? Agak-agak perempuan kat saya ni seronok ke tua? Tak ada, ya. Kalau boleh biarlah bukan 72, kalau boleh biarlah 27 aja. Tapi datang juga dia. Itu Allah dah tentukan. Lagi satu, siapa ndak mati angkat tangan. One more time, siapa ndak mati angkat tangan. Tapi ya? Kalau diampunkan dosa kalau masuk syurga lah. Ndak. Ya ke? Tak boleh minta mati. Yang boleh minta apa? Kalau mati itu lebih baik bagiku, maka segerakanlah kematianku. Itu tak apa, tak ada berdosa. Minta mati tak boleh, ya? Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, berdosa tau. Tak boleh. Udah mati tak? Orang yang kopi itu sudah mati tak? Udah mati pun, ya? Tak boleh. Tanya sikit tak? Saya dulu ada seorang panggil Tok Wan. Dia dah tua Ustaz, umur 80. Dia minta mati sampai sanggup dia sembahyang sunat untuk minta mati. Tapi tak mati-mati Ustaz. Tak mati. Sampai umur 90 baru dia mati. Minta mati tak boleh. Soal nak mati ke tak mati itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Tak boleh minta. Minta panjang umur boleh. Minta mati tak boleh. Dalam syariat tak boleh. Tapi yang boleh minta macam itulah. Kalau mati itu lebih baik bagiku, maka segerakanlah kematian aku. Itu tak apa, ya. Dan kalau panjang umur itu lebih baik bagiku, maka panjangkanlah umurku. Itu tak apa, ya. Mati tak boleh minta. Jangan minta mati. Salah dari syariat tak boleh. Tak ada disuruh apa itu. Ya. Jadi maknanya, mana yang Allah hendak, Allah berkuasa untuk menjadikannya. Ya tak? Ada bangkangan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa saja bila Allah menghendaki sesuatu itu, Allah hanya berkata kun. Kun apa artinya? Jadi, maka jadilah benda itu, ya. Sama ada mati ke, jadi hidup ke, kaya ke, miskin ke, itu semua Allah menentukannya. Itu namanya qadar dan qada. Baik. Beriman, kita juga mesti beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki, ia tidak akan berlaku. Dah bacanya. Yang kelima, ya 5 kan? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seorang pun. Kalau kita diseksa oleh Allah itu kerana apa? Kerana kesalahan kita, kerana dosa kita. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Itu salah kita. Tapi kalau Allah masukkan kita dalam syurga, itu kerana apa? Kerana rahmat Allah, bukan kerana ibadah kita. Jangan rasa sudah semayang, sudah ngaji ni, sudah rajin datang dari manja dari mana ke, aku esok masuk syurga mana agak ni, ya. Syurga Jannatul Firdaus ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Na'im ke, Darussalam tu. Itu orang apa keluarnya? Orang perasan. Tahu ke perasan? Apa perasan? SS. Tahu apa SS? Syok sendiri. Kalau kita dapat masuk syurga pun adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau masuk neraka, kesalahan kita sendiri. Ya. Itu dia kena yakin tu, beriman tu. Kena beriman tu. Allah itu Maha Adil. Allah tak pernah menzalimi seseorang pun. Siapa-siapa pun tak pernah Allah zalimi.
Keadilan Allah itu sebab kita dah mati esok dihidupkan balik. Ya, untuk menunjukkan kepada makhluk tentang keadilan Allah Ta'ala. 2 ekor kambing dalam dunia ni, seekor yang besar nanduk seekor yang kecil. Yang kecil tak lalu melawan, tanduk lari je. Esok dihidupkan oleh Allah balik. 2 ekor tu dihidupkan balik. Kemudian diperintahkan kambing yang kecil tu menanduk balik kambing yang besar. Yang besar tu tak boleh melawan dah. Kerana ini merupakan perintah Allah, mana dia melawan? Maka ditanduk balik. Lepas tu baru dimatikan kedua-duanya. Atas kalau kambing pun Allah lakukan kopi itu, manusia lagilah. Tu menundukkan keadilan Allah Ta'ala. Ya, ada tak dalam dunia ni manusia melakukan kesalahan tak ada kena tangkap? Ada ke tak? Dia mencuri tak ada kena tangkap, ada tak? Agaknya lepas gitu aja ke? Tak, di akhirat semua akan diambil